Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di San Francisco, Amerika Syarikat. Penggunaan mesin 3.0 Tesla MRI dan 128 dual source CT dijangka dapat meningkatkan kualiti imej MRI dan CT serta keselamatan pesakit. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di San Francisco, Amerika Syarikat bagi menghadiri Asia Pacific Economic Leaders Meeting AELM yang berlangsung pada 15 hingga 17 November 2023. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. AELM dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat sebagai pengerusi APEC bagi tahun ini. Perbincangan semasa AELM dijangka termasuk kemampanan iklim peralihan tenaga yang adil, kesaling hubungan dan membina ekonomi yang inklusif serta berdaya tahan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa San Francisco bagi menjunjung keberangkatan baginda Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Serbini bin Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Assistant Chief of Protocol State Department Amerika Syarikat. Sejurus keberangkatan tiba di Hotel Persemayaman. Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Amerika Syarikat adalah tuan rumah bagi Asia Pacific Economic Cooperation APEC tahun ini yang membawakan tema mewujudkan masa depan yang berdaya tahan dan mampan untuk semua. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-10 mengesahkan komitmen terhadap keamanan dan kestabilan serta mengakui peranan signifikan ASEAN dalam mengukuhkan perpaduan kerjasama praktikal dan multilateralisme. Mesyuarat berlangsung hari ini di Pusat Konvensyen Jakarta, Republik Indonesia. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Semasa mesyuarat tersebut, Menteri-Menteri Pertahanan ADMM Plus meneliti laporan daripada Sekretariat ASEAN mengenai perkembangan terkini ASEAN serta bertukar-tukar pandangan mengenai persekitaran keselamatan serantau dan antarabangsa.
Semasa mesyuarat tersebut, Republik Indonesia selaku pengerusi mengumumkan kandingan baharu bagi pengerusi bersama Kumpulan Kerja Pakar ADMM Plus EWG bagi kitaran 2024-2027 dengan negara Brunei Darussalam akan mempengerusikan bersama kitaran kelima ADMM Plus EWG bagi operasi pengaman bersama Republik Rakyat China. Juga diadakan penyerahan jawatan pengurusi ADMM dari Republik Indonesia kepada Republik Demokratik Rakyat Lao. Mesin terkini Jabatan Radiologi iaitu 3.0 Tesla Magnetic Resonance Imaging MRI dan 128 Dual Source Computer Tomography CT dijangka dapat mempertingkatkan kualiti perkhidmatan dengan diagnosis lebih baik, perawatan lebih efektif dan pencapaian kualiti hidup yang tinggi. Petang tadi, Kementerian Kesihatan mengadakan majlis perasmian mesin-mesin berkenaan di Jabatan Radiologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Mesin terkini MRI ini memiliki teknologi biometrics yang disesuaikan dengan pesakit untuk meningkatkan keselesaan dan pengalaman pesakit. Ia termasuk penderia yang boleh mengesan kadar pernafasan pesakit secara automatik dan akan membantu menyesuaikan imbasan secara individu kepada setiap kitaran pernafasan pesakit. Produktiviti juga akan meningkat dan cepat. Selain itu, pengguna akan mendapat manfaat daripada otomasi aliran kerja, mengurangkan masa yang dirancang dan pasca pemprosesan. Mesin terkini imbasan CT pula akan memudahkan kerja-kerja pengimbasan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Alight 2023 mendukung pertumbuhan ekosistem digital di negara Brunei Darussalam sejajar dengan Plan Induk Ekonomi Digital 2025. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama kami. $55 buah buku disumbangkan oleh Kedutaan Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai subjek dan bentuk pelancongan media kepada Universiti Teknologi Brunei UTB. Petang tadi diadakan majlis penyerahan buku tersebut di Perpustakaan UTB. Penyerahannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Seng Davan Vongsai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan pelancaran sudut bacaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Ia bertujuan menyediakan pelajar dan penyelidik dengan sumber yang komprehensif untuk meneroka budaya dan warisan negara berkenaan. Sudut bacaan tersebut merupakan salah satu aktiviti yang dianjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. Beberapa tapak perusahaan di bawah sektor pertanian, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan antara lain bertujuan memberitakan perkembangan serta pencapaian terkini usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kementerian berkenaan dan para pengusaha dalam memastikan keluaran serta sumbangan dari sektor sumber-sumber utama dan pelancongan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjamin sekuriti makanan negara. Aktiviti pemeliharaan ternakan ruminan melalui sistem feedlot di ladang syarikat PDS Abatua Sendirian Berhad yang terletak di kawasan kemajuan pertanian Batang Mitos, daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan. Pada tahun 2022, lebih 500 ekor lembu dan lebih 4,000 ekor kerbau hasil ternakan dicatatkan.
Juga dilawati ladang milik Mori Enterprise di kawasan kemajuan pertanian Sinau daerah Tutong. Syarikat ini mula bergiat pada tahun 2016 dengan menjalankan aktiviti perusahaan pelbagai tanaman, moringa, olivera dan herba-herba seperti mint, tarragon, surai, rosella dan pisang raja di tapak seluas 8 hektar. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara juga mengadakan lawatan ke tapak milik Spring Hill Development Enterprise yang terletak di kawasan kemajuan pertanian Tunku A, daerah Brunei dan Muara. Lawatan ini sekaligus mendedahkan teknik serta sistem perladangan moden dan teknologi-teknologi terkini yang digunapakai oleh pengusaha-pengusaha dalam meningkatkan produktiviti dan hasil keluaran. Motivasi, integriti, disiplin dan kerohanian antara kemahiran yang diterapkan kepada 268 pelatih program jati diri kohort 4 dan 5 yang mengikuti program iSkill peringkat Persijilan Kemahiran Kelayakan Perindustrian ISQ IBTE. Program selama 90 hari itu berakhir dengan majlis penyampaian sijil di kem latihan program khidmat bakti negara daerah Temburong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada pelatih terbaik lelaki dan perempuan dalam kategori keseluruhan, kawat dan jasmani. Priman 1405, pelatih pelatih Neliana Erika mengajar kami apa erti menepati masa dan mendisiplinkan diri, macam mana untuk cara belajar dari segi bidang bisnes, bidang kejuruteraan dan ketenteraan. Di sini juga saya banyak ambil pengalaman lah di dalamnya dari segi fizikal sama mental saya. Sebelum saya masuk PGD, mental saya paling kuat lah. Sudahnya saya di sini terbiasa, baru tak ada perubahan dalam diri saya. Pameran Rumah Bank Islam Brunei Darussalam BIBD atau BIBD Home Showcase diadakan sebagai sebahagian daripada komitmen BIBD terhadap pembangunan masyarakat, memupuk budaya pemilikan rumah dan menyokong perniagaan tempatan. Pameran Rumah BIBD edisi Mega 30 bertemakan Rumah Masa Depan diadakan sebagai sebahagian daripada sambutan ulang tahun ke-30 bank berkenaan. Perasmian pameran itu diadakan petang tadi di cawangan Kiulap BIBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Pameran selama 4 hari itu sejajar dengan komitmen BIBD dalam menyokong inisiatif kerajaan meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat memiliki rumah. Lebih 50 peniaga tempatan mengambil bahagian dalam pameran ini. Pameran juga akan diisi dengan sesi bicara santai pada esok dan Sabtu. Orang ramai dialu-alukan mengunjungi pameran berkenaan. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Makmal Inovasi Brunei mengadakan sesi perbincangan tahunan Industri Pembelajaran Sepanjang Hayat ketiga Elite 2023. Tema tahun ini memupuk tenaga kerja sedia kecerdasan buatan AI untuk masa depan kerja. Acara diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Anggrek Desa. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dr. Syekh Luqman bin Syekh Abdul Hamid, Pemangku Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Kementerian Pendidikan, dalam ucapannya menjelaskan, Elite kali ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem digital di negara Brunei Darussalam yang teguh sejajar dengan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 dengan memanfaatkan teknologi AI.
Acara diteruskan dengan pembentangan ucap nama dan pembentangan khas disampaikan oleh penceramah luar negara. Antara objektif utama Elite kali ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang AI dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan tenaga kerja dan menerokai peluang kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri dalam perkembangan tenaga kerja sedia AI dalam konteks tempatan dan antarabangsa. 50 pembimbing rakan sebaya tahun 9 hingga 11 dari Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong menamatkan program pengurusan risiko bencana peringkat sekolah SBDRM. Program selama 3 hari itu berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil di sekolah berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayan Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Program dianjurkan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Sepanjang program, para peserta dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam membuat tindakan yang betul ketika menghadapi sebarang kejadian bencana. Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan Masjid Kampung Pelambayan masing-masing muncul johan kategori lelaki dan perempuan. Pertandingan berzanji membaca rawi bagi pegawai, Jawatankuasa Takmir Jemaah Muslimah dan Belia Masjid. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, pertandingan diadakan petang tadi. Terdahulu diadakan pelancaran buku Majmu' Qasidah Dikir Syarafil Anam dan Maulidul Berzanji. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pertandingan yang diadakan sempena sambutan Maulud Nabi dihasrat dapat meningkatkan mutu persembahan berzanji membaca rawi dengan lagu-lagu Arab yang masyhur. Radio Televisyen Brunei RTB akan mengadakan pertandingan akhir Bintang Kecil 2023 pada 25 November pukul 8 malam di Dewan di Gadong Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. RTB Mini Media Carnival pula bakal diadakan pada 1 hingga 3 Disember di The Mall Gadong. Manakala Best 914 ke-18 akan berlangsung pada 2 Disember pukul 8 malam. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan yang berlangsung di Radisson Hotel Brunei Darussalam. RTB ditandatangani oleh Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, Pemangku Pengarah. Bagi pertandingan akhir Bintang Kecil 2023, syarikat-syarikat penaja adalah Jannat Department Store, Firoz Jaya Silk House dan Radisson Hotel Brunei Darussalam. Bagi RTB Mini Media Carnival dan Best 914 ke-18, para penaja terdiri daripada DST Sendirian Berhad, Brunei Shell Marketing Company Sendirian Berhad, Papu Restaurant and Catering, Mili Mewah Department Store di Sandik Sendirian Berhad, NBT Brunei Sendirian Berhad, Excel Jaya Insurance Agency, Abdul Razak Holdings, Coffee Bean and Tea Leaf, Incom Sendirian Berhad, Netcom Computer House dan Intracorp Sendirian Berhad. Sekolah Arab Light pagi tadi mengadakan program Haya Ilal Arabiyah atau Mari Berbahasa Arab. Program adalah sebagai usaha meningkatkan keupayaan penuntut untuk bertutur bahasa Arab dengan mudah. 30 peserta dari 6 buah sekolah Arab seluruh negara mengambil bahagian. Program yang dianjurkan oleh bahagian ko-kurikulum Kementerian Hal Ehwal Ugama ini merupakan salah satu aktiviti sokongan dan wadah untuk memeligakan serta memperluaskan penggunaan bahasa Arab kepada warga sekolah.
Separuh jalan di lampu isyarat Jalan Utama Mentiri, Jalan Utama Salam Bigar akan ditutup sementara esok hingga 25 November 2023. Penutupan sementara separuh jalan tersebut akan bermula pukul 11 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja membaik pulih loop sensor lampu isyarat. Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei muncul juara kejohanan badminton berpasukan Super Smash 2023. Kejohanan yang bermula pada 5 November lalu melabuhkan tirainya semalam di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Dalam perlawanan akhir, pasukan TDLA tewas kepada MS ABDB dengan kiraan 3-2. Perlawanan penentuan tempat ketiga pula menyaksikan pasukan ODGA menang dengan kiraan 3-0 ke atas pasukan Majlis Sukan Polis Diraja Brunei. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saingan kejohanan Liga Super Sepak Takraw Taib Terbuka 2023 kini memasuki pusingan suku akhir dengan 8 pasukan berentap bagi menempah slot final yang akan berlangsung Ahad ini. Perlawanan suku akhir akan berlangsung esok di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Sungai Kebon pukul 3 petang. Orang ramai dialu-alukan hadir menyaksikan perlawanan-perlawanan tersebut.